Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang saya ucapkan. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya berharap agar kawan-kawan semua sihat dan bahagia. Didoakan juga agar kita semua berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada kawan-kawan kerana sudi singgah di sini. Saya terhutang budi dan merasakan satu penghormatan yang cukup besar buat saya. Saya mohon kerjasama dan bantuan kawan-kawan untuk mengikutinya hingga habis. Kemudian like, subscribe dan komen. Kali ini melalui segmen sketsa kehidupan, saya akan menampilkan pepatah Melayu yang berbunyi, harapkan pegar makan padi. Lama dulu, masa saya remaja, saya hanya mendengar perkataan ini, tapi saya ingat harapkan pagar makan padi. Terfikir juga macam mana? Mungkin juga pagarnya dibina rebah. Segala binatang masuk memakan padi. Ini kerana orang Melayu memang kaya dengan pepatah seumpama ini. Lama selepas itu, baru saya tahu bukan pagar, rupanya pegar. Saya pun tak tahu apa itu pegar. Saya telah buka kamus, barulah saya tahu rupanya pegar itu sejenis burung. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro channel dan opening video. Jom kita. Alhamdulillah, kita masih diberikan peluang oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus bersama-sama di sini. Jutaan terima kasih kawan-kawan kerana masih setia bersama-sama saya di sini. Pertemuan ini bukan saja-saja, tapi telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla sejak azali lagi. Sudah pasti ada hikmahnya untuk kita di masa depan. Hikmah yang kita tidak tahu masa ini, dan insya-Allah kita akan tahu di masa depan. Sekali lagi saya mohon kerjasama dan bantuan kawan-kawan untuk terus bersama-sama saya di sini hingga akhir dan subscribe, like dan komen channel ini. Sebagai sokongan bagi yang belum dan bagi yang sudah subscribe, jutaan terima kasih dari saya. Saya juga memohon agar kawan-kawan terus mengikuti video yang telah diupload di YouTube selama ini. Channel yang kawan-kawan singgah ini akan membicarakan soal kehidupan melalui segmen sketsa kehidupan, seni budaya, fikrah Muslim, lewat semasa My Inside Story, short film dan telemovie. InsyaAllah kawan-kawan akan mendapat nilai tambah ilmu mengenai kehidupan. Sesungguhnya ilmu mengenai kehidupan tidak pernah diajar oleh mana-mana universiti di dunia ini. Ingat, kita semua pasti akan melalui pengalaman hitam dan putih kehidupan. Tidak kira siapa kita, kita pasti tidak mampu menghindarinya. Sekiranya kawan-kawan ingin melihat jodoh semua video yang telah saya upload, kawan-kawan
klik atas nama saya di mana-mana video. Pihak YouTube akan bawa kawan-kawan ke page YouTube saya. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan cadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya yang boleh diikuti. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Kita tentu pernah mendengar pepatah Melayu, harapkan pegar makan padi. Saya harap kawan-kawan tak jadi macam saya, kerana masa remaja apabila saya ingatkan pagar, maka saya jadi heran pula macam mana pagar nak makan padi. Jadi saya beranggapan apabila pagar jatuh, maka binatang lain akan masuk memakan padi. Jangan gelakkan saya. Ya, dulu tak ada internet macam sekarang. Kita boleh tanya Mr. Google yang boleh beritahu kita ketika itu. Juga saya tak ada kamus Melayu, hanya ada kamus bahasa Inggeris dan Melayu. Al-maklum, kita ingat kita orang Melayu, tak perlu kamus bahasa Melayu. Cuma selepas agak lama saya menjadi penulis, baru saya beli kamus Dewan. Saya beli cetakan pertama edisi tahun 1989. Hendak beli juga tergetar tangan kerana harganya RM35 tahun itu. Tahun itu RM35 agak mahal bagi orang marhin macam saya. Setelah beli dan saya tengok dalam kamus Dewan, muka surat 925, pegar sama dengan ayam, burung tatera, Lophura igniterifa. Barulah saya mengerti. Lah ni mudah, ada Mr. Google. Gambar pun kita boleh cari. Soalan pagar atau pegar sering menjadi polemik yang tidak berkesudahan antara penutur bahasa Melayu. Kewujudan pendapat tentang kesalahan penterjemahan tulisan Jawi menyebabkan wujudnya golongan yang mempertahankan istilah pegar. Dalam majalah Dewan Kosmik, tulisan Jasmi Abdul dalam keluaran Mei 2015 ada menjelaskan perihal ayam pegar. Ayam pegar atau nama saintifiknya Lophura ignita atau juga dikenali sebagai crested fireback priset, dikatakan sama saiz dengan ayam kampung. Walaupun ayam pegar diklasifikasikan dalam kumpulan Prisanidae, iaitu sekumpulan dengan burung kuang raya, kuang cermin, kuang gunung, merah mata, dan ayam hutan. Menurut kepercayaan orang dahulu, ayam pegar jantan diguna untuk menjaga tanaman tuannya. Ayam pegar dipelihara untuk menjaga padi daripada binatang perosak seperti burung, tikus dan tikus. Tetapi ayam ini juga pemakan padi. Namun begitu, menurut Datuk Abdul Rahman Syari dalam sinar online bertarikh 16 Disember 2014, peribahasa yang betul ialah harapkan pagar makan padi. Peribahasa ini juga yang terakam dalam buku Peribahasa Kamus Istimewa Peribahasa Melayu edisi kedua oleh Abdullah Husin. Maka melalui keterangan ini, isu peribahasa
harapkan pegar makan padi tidak timbul lagi. Peribahasa terakam dalam perpustakaan Melayu sejak zaman dulu lagi. Walaupun dicetak berulang kali, bentuk asal peribahasa tetap dikekalkan. Sehingga kini, sama ada pagar atau pegar masih belum diputuskan. Perkataan mana satu yang betul atau salah. Selama belum ada kesahihan, adalah lebih baik jika kita tidak mengelirukan orang ramai, terutama golongan pelajar tentang peribahasa tersebut. Setakat hari ini, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka masih mengekalkan bentuk yang sedia ada, iaitu harapkan pagar makan padi. Kerana peribahasa tersebut merupakan khazanah yang terakam sejak dahulu lagi, seperti yang terakam dalam Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Masalah pagar atau pegar kita letak tepi dulu. Yang pasti maksudnya sama. Maksudnya seseorang yang kita terlalu percaya dan boleh diharap telah mengkhianati kita. Perkara ini memang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Lihat di keliling kita. Ada di kalangan adik-beradik yang khianat setelah diberi kepercayaan. Ada kawan-kawan yang tidak boleh diharap dan bersikap khianat. Malah yang paling jelas hari ini, sikap ahli politik, rata-rata ahli politik khianat amanah yang diberikan oleh rakyat kepada mereka. Majoriti rakyat yang mengundi tidak kena Ahmad, Acong atau Mutu yang menjadi calon. Rata-rata rakyat hanya mengundi lambang yang diwakili oleh mereka. Namun apabila menang sebagai calon dan parti yang diwakili kalah dan gagal membentuk kerajaan, mereka melompat dan menyokong parti yang menang. Tujuan mereka melompat kerana ditawarkan jawatan, ataupun mereka ada kesalahan dan berharap kerajaan tidak membuka kes mereka. Maka rakyat marhin yang mengundi mereka pasti kecewa dengan sikap mereka ini. Kita boleh diibaratkan seperti harapkan pegar makan padi. Begitu juga ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri yang selalu ponteng persidangan Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Juga boleh kita sifatkan harapkan pegar makan padi. Kerana kita harapkan mereka bersuara dan memperjuangkan nasib rakyat di kawasan mereka. Jadi apabila mereka tidak pergi bersuara dan berjuang, hanya mereka sajalah yang kenyang makan allowance wakil rakyat. Jadi, bagi menghadapi PRU 15 ini, kita harus berhati-hati. Jangan lagi pilih calon wakil rakyat berdasarkan lambang. Kita perlu selidiki betul-betul sikap dan perwatakan mereka. Walaupun selepas PRU 15 ini, mereka agak susah untuk menjadi katak kerana sudah ada undang-undang anti lompat parti, tapi tidak mustahil. Tetap ada jika kemenangan parti yang menang dengan majoriti kecil, maka mereka akan mencari helah. Jadi berhati-hatilah. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan pepatah Melayu lama yang masih relevan hingga kini. Harapkan pegar makan padi. Saya amat berharap pembicaraan saya mengenai pepatah Melayu lama ini akan dapat membantu kita untuk menjalani kehidupan ini. Manusia hari ini umpama pegar yang tidak boleh diharapkan sangat. Kita perlu berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Kalau silap hari bulan, kita bagi kepercayaan kepada pegar, maka
habislah padi di sawah, dimakannya. Ketika itu, kita sudah tak boleh buat apa lagi kerana nasi sudah menjadi bubur. Kalau sudah tidak ada apa lagi nak makan, maka kita kenalah makan yang jadi nasi yang jadi bubur itu. Sekali lagi, beringat sebelum kenal. Saya sendiri pernah melalui pengalaman pahit itu kerana bekerja sama dan berharap spesies pegar kepada spesies pegar. Habis padi dimakan hingga saya tak tahu nak buat apa dan jatuh sakit. Hingga hari ini sakit itu masih belum pulih. Nak berubat perlukan belanja. Macam saya kata tadi, hanya makan bubur dan berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Pengalaman pahit ini menjadikan saya takut untuk berkawan. Sebabkan itu, saya teramat jarang memasuki dan bercampur di media sosial. Biarlah saya hidup dengan cara saya buat masa ini. Biarlah tak ramai kawan, tapi punya sahabat. Sahabat memang tidak ramai. Jadi cukuplah sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.